Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Okey. Pada muka surat yang ke 162. Sebelum itu, suka saya ingatkan kita terbahagi kepada 3 slot pengajian. Yang pertama adalah slot Qamus Al-Quran. Yang keduanya latihan daripada kitab yang berwarna hijau, kitab yang berwarna merah. Dan yang ketiganya adalah slot Tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, tanpa melengahkan masa, kita terus lihat pada muka surat 162. Okey. Muka surat berapa? 162. Okey. Kita lihat perkataan yang kita nak bincangkan pada hari ini adalah perkataan faradhat. Mencari 2 kotak merah kita perkataan yang 2 ataupun 3 kali berulang dalam Quranul Karim. Okey, faradha. Apa maksud faradha? Dalam Quran menyebutkan la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Makna ma'lumah, yang diketahui. Pasti aku akan menjadikan satu bahagian yang diketahui di kalangan hamba-hamba kamu. Dekat mana tu ya? Juzuk yang kelima. Rasa insya-Allah tuan-tuan lihat juzuk kelima. Berapa lai? 8 lai ke juzuk kelima kalau ada lah. Ada tak? Juzuk yang kelima muka surat 97 ayat yang ke 118. La'anahullah, Allah Ta'ala melaknatnya. Wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan dia berkata, siapa dia berkata ni? 118 kita lihat. Syaitan yang berkata. La attakhidanna min ibadik, pasti aku akan mengambil daripada hamba-hamba kamu. Ambil apa tu ya? Nasiban mafruḍa, iaitu bahagian yang diketahui, iaitu yang ditentukan, bahagian untuk menjadi pengikut-pengikut aku. Nampak Sebab apa dah? Setiap manusia ada potensi untuk membuat kebaikan ataupun potensi untuk buat jahat. Syaitan akan menggunakan potensi untuk berbuat jahat dalam mencelakakan manusia. Sebab manusia ni potensial dia ada 2. Potensial nak buat jahat, baik. Jadi syaitan ni mengambil potensial dia untuk menyesatkan manusia, untuk mengambil, untuk jadi manusia macam dia juga. Okey. Dalam surah An-Nur ayat pertama, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Satu surah yang kami turunkannya, wa faradnaha, yang kami wajibkan untuk praktis, beramal dengan surah tersebut. Okey. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Surah apa ya? Surah sebelum Al-Ankabut, Suratul Qasas. Page yang terakhir, ayat atas sekali. Juzuk yang ke-21, juzuk yang ke-20. Berapa lai ya? 7 lai plus 1 page. 7 lai plus 1 page ayat atas sekali. Juzuk 20.
Okey Faradallahu lah. Surah apa tu? Tuan-tuan kena lihat surah apa tu Juzuk yang ke berapa tu? Faradallahu lah. 21 22. Suratul Ahzab atau Suratul Saba? Suratul Ahzab juzuk 22. Suratul Ahzab. Muka surat 423. Tuan-tuan nampak tak? Dekat mana tu? Ayat 38. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lah. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Tidaklah 38 tidaklah ada keberatan apa pun pada Nabi, tiada ke atas Nabi daripada apa-apa dosa mengenai apa yang Allah Ta'ala telah fardukan, tetapkan kepadanya. Fardu, farada. Okey, itu faradallahu lah. Okey, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Apa qad faradallah? Dalam surah At-Tahrim ayat pertama betul. Ayat kedua ke apa pertama? Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Betul? Juzuk 28 9 line plus 1 page. Apa dia? Ayat kedua Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu tahillata aymanikum, pembebasan sumpah kamu. Iaitu untuk apa nama, melanggar sumpah lah. Ayat yang kedua, tengok. Melepaskan diri daripada sumpah kamu. Jadi sebab Nabi dah kata Nabi makan madu di rumah siapa, nama Zainab kalau tak salah Kemudian isteri, padahal waktu tu bukan Zainab, Tun Zainab. Maka pada ketika itu Nabi telah mengharamkan, tak nak lagi makan madu. Sedangkan madu tu halal. Nampak Nah, Allah Ta'ala bagi teguran kepada Nabi. Okey. Seterusnya, wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa an ya'fu. Juzuk kedua 7 ayat semuka Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Apa makna faradtum? Farada di sini
maksudnya kamu telah sebut mahar, tetapkan mahar untuk perempuan. Kalau tidak dinamakan mahar, maka tidak dinamakan faridatan. Faridah itu adalah satu mahar yang telah ditetapkan, telah disebut dalam akad. Kalau tidak disebut, maka kembali kepada mahar mithil, yang sesuai, yang sejenis dengan perempuan tadi. Ikut adik-beradik dia mahar berapa. Okey, itu mahar mithil. Tuan-tuan lihat pada muka surat 162, tuan-tuan lihat farada yafridu, maknanya wajib ataupun telah tetapkan. Faridatan, satu ketetapan, satu kefarduan. Faridun, yang berumur tua. Okey. Satu lagi disebut rajulun faridun, faradi, fasirun bihukmil faraid. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Okey, tuan-tuan nampak tak? Farada. Juzuk yang ke muka surat 31 ayat ke 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang mewajibkan di dalamnya bulan-bulan haji tersebut yang telah ditetapkan, siapa yang mewajibkan dirinya haji, fala rafatha, janganlah dia berkata sia-sia, wala fusuqa, buat fasik, wala jidala, janganlah banyak berbantah fil haji, dalam ibadat haji. Faman farada fihinnal hajja. Makna telah mentakyinkan diri dia, telah menentukan diri dia untuk menunaikan haji. Makna telah wajibkan diri dia untuk menunaikan haji. Okey. Siapa yang nak buat haji tak boleh buat separuh-separuh, kena buat sampai habis. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Okey. Faridatan minallah. Tuan-tuan buka surah Taubah, tengok juzuk ke-10. Muka surat berapa? Muka surat 19 berapa tu? Bukan 19 lagi dah. 19 196 ayat ke-60. Faridatan minallah, satu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Faridah. Okey. Diriwayatkan bahawasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, telah menulis kepada sebahagian gubernur-gubernur dia. Okey. Kitaban, satu surat, wa kataba fi, Abu Bakar tulis dalam surat tersebut, hadhihi faridatus sadaqah, ini adalah ketetapan sedekah, allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal muslimin, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan fardu sedekah kepada orang-orang Islam. Okey. Al-farid adalah al-musin, yang berumur, mana yang berumur yang tua. Daripada lembu-lembu yang tua. La faridun wala bikrun awanu baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Dinamakan dia faridan. Kerana apa dia faridan lil ardi? Bermaksud qati'an atau faridan lima yuhammilu min al-a'mali syaqah. Kerana dia adalah bila dah tua, qati'an, dah terputus dah. Dah terpisah dah
daripada apa yang dia tanggung perkara-perkara yang susah di kehidupan dunia ini. Okey? Itu dipanggil farid. Jadi bila sebut farid, farid ni makna apa? Faridun. Dia makna unta yang tua. Bukan unta, lembu yang tua. Dalam Quran ada sebut 4 lai satu muka. Suratul Baqarah juzuk yang pertama. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanu baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Betul lah ayat ni. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanu baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Terbalik Terbalik sekali lagi silap susun ayat. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanu baina dhalik. Nampak tak? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanu baina dhalik. Awan tu maksud tengah-tengah, sedang-sedang. Faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Baru betul ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Dari perkataan yang terakhir hari ini adalah farata yafrutu. Farata yafrutu ni maksudnya, farata yafrutu ni makna bersegera, segera. Afrata makna melampau-lampau. Afrata yufritu ifrat wa tafrita. Furutun makna pelampauan. Farrata yufaritu tafritan makna melakukan kecuaian. Nampak tak? Afrata ifrat makna melampau-lampau. Farrata yufaritu tafrit adalah cuai. Tuan-tuan lihat Nabi alaihi salatu wassalam ada beritahu ana faratukum alal haudi. Aku berada di hadapan ni, di hadapan apa nama? Al-haudi, kolam telaga Nabi. Okey. Bersegera. Aku bersegera di kalangan kamu di mana? Di kolam. Waqila fil walad as-saghir, dikatakan ia pada anak yang kecil dipanggil farata, anak kecil. Apabila anak kecil, apabila dia mati dipanggil faratan. Sebab itu baca doa mayat, anak sembahyang jenazah baca doa untuk mayat kanak-kanak lain, mayat orang dewasa lain. Kalau mayat kanak-kanak, Allahumma ja'alhu lana faratan, Allahumma ja'alhu lana farata. Ya Allah, jadikanlah ia kepada kami orang yang maju bersegera ke hadapan. Farata untuk kanak-kanak kecil, jadikanlah ia bagi kami farata. Farata ni untuk kanak-kanak kecil yang mati.
an yafruta alaina aw an yatgha. Makna yafruta ada taqaddama, maju ke hadapan. Surah Taha juzuk 16, muka surat 314. Muka surat 314 ayat ke-45. Qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Nabi Musa dan juga Nabi Harun, keduanya berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami takut an yafruta alaina, akan segera menimpakan siksaan. Makna bersegera ke atas kami menimpa siksaan. An farata yafrutu, bersegera menimpakan azab. Cas extension. Okey. Kemudian kita lihat lagi. Al-ifrat maknanya membazir ataupun melampau. Ifrat, berlebih-lebih dalam satu perkara. Tafrid maknanya cuai, terlampau cuai. Ma farrattu, ma qassartu. Ma farratna fil kitabi min syai'. Dalam juzuk ke-7 ni ada surah Al-An'am, 4 line plus 1 page ni. Juzuk 7. Muka surat berapa tu? Bukan 5 line plus 1 page. Juzuk 132. Muka surat 132 ayat yang ke berapa tu? Ayat ke-38. Ma farratna, tidak kami tertinggal dalam kitab daripada sesuatu pun. Ma farratna, kami tak luputkan, tak tinggalkan. Okey? Nampak tak? Ma farrata, ma farratna, daripada farrata yufarritu. Makna kami tak cuai sesuatu pun dalam kitab ni. Semua betul, tepat apa yang diceritakan dalam Quran. Farrata yufarritu tafrita. Kemudian kita lihat lagi. Ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Juzuk 24 ni, surah Az-Zumar. Tuan-tuan buka. Muka surat 464. Betul kan? Antaqula nafsun ya hasrata, agar tidaklah satu jiwa seseorang mengatakan, ya hasrata, alangkah besarnya penyesalanku, ala ma farrattu, apa yang telah aku cuaikan, fi jambillah, untuk menunaikan hak-hak Allah. Okey, farrattu. Nampak Ma farrattum fi Yusuf. Farrata yufarritu dalam surah Yusuf. Ada ke? Juzuk ke-12 ni, 13, juzuk ke-13. Qala ma'azallah. 13. Ada? Muka surat 245 ayat 80. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
wa huwa khairul hakimin. Falamma istay'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum, orang yang tua di antara mereka telah berkata, alam ta'lamu anna abakum, tidakkah kamu mengetahui bahawasanya ayah kamu qad akhadha alaikum mawthiqan minallah, sesungguhnya dia telah mengambil perjanjian daripada Allah, wa min qablu, dan juga sebelum itu, ma farrattum fi Yusuf, kamu telah mensia-siakan yang kamu telah mensia-siakan, ma farrattum, betul telah mensia-siakan Nabi Yusuf. Apa yang telah kamu sia-siakan Nabi Yusuf AS? Mensia-sia, membuat cuai, membuat kelalaian, kecuaian kepada Nabi Yusuf AS. Okey. Afaratu wa kana amruhu furuta. Dan suratul Kahfi ni, pada pagi Jumaat ni insya-Allah kita baca suratul Kahfi. Kita akan jumpa perkataan ni pada ayat 28 suratul Kahfi, muka surat 297. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Furuta mana apa tu? Maknanya adalah urusannya tu furuta, makna melampau-lampau, sia-sia, melampaui batas. Furuta, melampaui batas, furuta. InsyaAllah itu saja untuk pengenalan kita pada pagi yang mulia ini. Tanpa melengahkan masa, saya terus serahkan majlis kepada Ustaz Agong kita yang akan mengambil alih pada pengajian kita mengenai kitab merah pada pagi yang mulia ni, insya-Allah taala. Okey. Saya kira sudah cukup setakat itu, dah hampir setengah jam kita berbicara, insya-Allah. Okey, meja, kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini kursi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk pada sesi latihan kata dasar Al-Quran, muka surat 74. Okey, boleh? Muka surat 74. Ini kita sekarang ni latihan dia. Semalam kita latihan dalam mengubah kata kerja aktif menjadi pasif, daripada maklum menjadi majhul. Jadi hari ini kita nak mencari naib pelaku. Jadi semalam kan kita nak ubah daripada razaqa, contoh dia lah razaqa, makna dia memberi rezeki. Lepas tu kita ubah jadi ruziqa. Ruziqa, ini memberi rezeki, ini diberikan rezeki. Ataupun contoh yang semalam kataba.
kataba. Kalau diubah jadi kutiba, ini makna dia menulis atau mewajibkan. Kalau ini maknanya ditulis atau diwajibkan. Kita dah belajar dalam bahasa Arab, setiap kata kerja mesti ada fa'il. Ini contoh dalam Al-Quran apa? Kataba. Kataballahu apa? Dalam Al-Quran ada tu ni dalam surah Al-Baqarah juga, fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, maka celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Menulis kitab maksudnya nak menyerupai Al-Quran, menulis kitab, menulis kitab suci juga. Menulis sana makna dia. Tapi kalau dalam surah Al-Baqarah juga yang lain, ada dalam ayat yang lain, kutiba. Tu ditulis atau diwajibkan. Jadi berbeza makna dia. Kalau kataba, apa tadi? Fawailul lilladzina yaktubunal kitab. Kalau yaktubunal kitab, atau kita carilah yang kataba saja biar senang tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sini ada fawailul lahum mimma katabat aydihim. Katabat aydihim. Okey. Jadi yang ini fi'il. Ini kata kerja. Fi'il mesti ada fa'il. Mana fa'il dia? Aidihim, jamak ni ya. Ini fa'il dia. Ini pelaku dia. Ini fi'il. Fi'il yang satu ni adalah fi'il maklum nama dia. Ini fi'il. Fi'il apa nama dia? Fi'il maklum. Fi'il maklum. Fi'il maklum ni aktif. Berbeza dengan yang ni. Kalau yang ni kutiba, ini majhul atau pasif. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam. Kalau dalam ayat ni, kutiba telah diwajibkan atau ditulis kepada kalian apa dia? Asyam, berpuasa. Jadi ini fi'il, dan dia fi'il apa? Fi'il pasif atau dinamai majhul nama dia. Jadi kalau pasif ni nama dia dalam bahasa Arab majhul. Fi'lun majhul. Fi'il majhul, pasangan dia, kekasih dia dinamai naibul fa'il. Jadi nama dia naib fa'il. Jadi sini ni telah ditetapkan, telah diwajibkan kepada kalian. Apa yang diwajibkan? Berpuasa. Di sini ada pelaku dia. Siapa yang mewajibkan? Ada tak tertulis sini? Tak ada. Ada tertulis sini siapa yang mewajibkan? Pelaku dia ada sini? Tak ada pelaku dia. Sebab tu dinaibkan, digantikan oleh naibul fa'il. Tak ada pelaku sini. Tapi kat sini ada pelaku dia. Siapa yang menulis sini? Yang menulis tangan-tangan mereka. Itu sebab tu. Jadi kalau fi'il maklum, fa'il, fi'il majhul, naibul fa'il. Latihan kita pada hari ini, yang muka surat 74 ni, kita nak mencari naibul fa'il atau naib dia ni. Kita nak cari ni ya. Maknanya kita kena cari terlebih dahulu fi'il majhul. Dah terjumpa fi'il majhul, baru kita boleh jumpa dengan naibul fa'il. Okey? Ada soalan? Ada. Sepadam ni ya. Okey. Yang pertama, kullama, ini dalam surah Al-Baqarah juga. Kullama ruziqu minha, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Okey. Surah apa tu? Al-Baqarah kan? Ayat berapa tu? 25. Ruziku. Ruziku. Pertama ruziku Sini dah tulis dah. Ruziku. Kita kena cari naibul fa'il. Naib fa'il. Maknanya perkataan ruziku dengan waw ni, ini adalah fi'il majhul. Fi'il maklum ni apa ni? Fi'il maklum ni apa? Maklum ni apa? Razaqa. Ni majhul. Razaqa makna dia apa? Memberi rezeki. Kalau ruziqa, diberi rezeki. Sekarang siapa yang diberi rezeki? Bukan yang memberi rezeki, yang diberi rezeki. Mana? Kalau yang diberi rezeki maknanya naib fa'il dia. Yang mana naib fa'il dia? Yang waw ni ya. Jadi naib fa'il tu dia sama macam fa'il. Dia terkadang bentuk dia macam ruziqa at-talibu. Pelajar itu dia diberi rezeki. Ada juga ruziku. Mereka diberi rezeki. Ada juga huwa ruziqa. Yang ini naib fa'il dia dalam bentuk kata nama. Nampak dia kan? Ini naib fa'il dia dalam bentuk kata ganti nama, pengganti nama. Yang ini mana naib fa'il dia? Mana yang huwa? Huwa ni di awal, naib fa'il mesti selepas fi'il majhul. Di mana naib fa'il dia? Mustatir. Tak nampak sini kan? Naib fa'il dia mustatir. Naib fa'il pun sama macam fi'il. Dia ada yang berupa kata nama, ada yang kata ganti nama yang nampak, dan ada juga kata ganti nama yang tidak tampak, ada tersembunyi. Kalau yang sini ni mana kata ganti nama untuk sebagai naib fa'il dia? Yang waw ni ya, sama macam fi'il ya. Jadi waw ni sebagai naibul fa'il, pengganti dia. Ni naibul fa'il dia. Jadi mereka diberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Tak ada dalam ayat ni. Yang memberi rezeki siapa? Tak ada di sini ditulis. Sini tak tulis. Cuma dinaibkan, digantikan oleh naibul fa'il. Mereka diberi rezeki. Cuma tak ada tertulis sana tu siapa yang memberi rezeki, tak ada. Okey. Jadi bukan hum jawapan dia. Yang jawapan dia adalah waw. Waw ni makna dia apa? Mereka. Okey, Ustaz Syahmi. Ustaz Syahmi Al-Hafiz. Okey. Nombor 2. Jadi kullama ruziku minha min thamarati rizqa. Ketika setiap kali mereka diberikan rezeki berupa buah-buahan, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna, inilah yang ruziqna. Ruziqna. Okey, ni nombor 2, ruziqna. Sini ada jawapan dia antara nahnu dengan na. Ruziqna, ni dia. Jadi na tu adalah kata ganti nama. Ruziqna fi'il majhul. Fi'il maklum dia apa? Roza. Sama macam yang tadi. Jadi kalau ada fi'il majhul atau yang pasif diberi rezeki, siapa yang diberi rezeki? Yang diberi rezeki yang mana? Yang na ni kan kata ganti nama. Ini sebagai naibul fa'il.
Jadi makna dia, na ni makna dia apa? Kami atau kita. Jadi bukan kami ni yang memberi rezeki, bukan dia yang memberi, tapi yang diberi. Sebab tu naib fa'il. Cuma tak diketahui sini siapa yang memberi rezeki, tak ada nampak sini. Sebab tu fa'il dia tak ada. Cuma dinaibkan, digantikan oleh naib fa'il. Yang na sini ni makna dia apa? Nahnu atau kami ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan jangan terus jawab sini. Ruziqna, naib fa'il dia mana? Nahnu, bukan. Naib fa'il dia mana? Yang na ni. Cuma na ni bermaknakan kami atau kita. Sama macam nahnu. Apa Mas Zuki? Ada soalan? Okey. Padam Inilah hadzal ladzi ruziqna. Inilah yang diberikan rezeki kepada kami sebelum ini min qabl. Wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha. Utu. Sini ni dah ada tulis sini utu Yang mana naib fa'il dia? Waw ke hum? Yang mana naib fa'il dia? Yang waw ni. Dari fi'il ni pun kita dah nampak dah. Wa utu bihi mutasyabiha. Jadi yang mana naib fa'il dia? Yang waw. Ini fi'il dia, fi'il majhul dia punya. Yang ini naib fa'il. Maknanya apa? Diberikan. Kalau ata memberikan. Kalau utu diberikan. Jadi ini mereka tu diberikan. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan di dalam surga mereka mendapatkan pasangan-pasangan suci ya. Wahum fiha khalidun. Dan mereka di dalamnya kekal. Abadi. Jadi itu Jadi naib fa'il di sini ni ruziku, naib fa'il dia adalah waw. Ruziqna, naib fa'il dia adalah na. Utu, naib fa'il dia adalah waw. Okey, bukan yang hum tuan-tuan dan puan-puan Okey, ada soalan? Kita teruskan yang bawah dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsarun. Ini ya. Muka surat 74 yang bawah tu. Sini dah ada. Wattaqu dan wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu. Yuqbalu. Sini dah ada yuqbalu Ini fi'il mudhari'. Cuma kita tak fokus kepada mudhari' ke madi ke amar dia. Cuma kita fokus majhul ke maklum. Ini majhul ke maklum? Majhul. Apa maklum dia? Maklum dia apa? Yuqbilu. Ini majhul dia. Ini maklum dia. Yuqbilu. Aqbala yuqbilu. Aqbala yuqbilu? Apa? Cuba cari dalam kamus. Qabala yaqbilu tak? Cari dalam kamus. Qabala yaqbilu. Muka surat. Boleh tuan-tuan buka muka surat 166. Qabila yaqbalu Qabila yaqbalu. Yaqbalu. Yaqbalu ini bentuk maklum dia bentuk maklum dia. Qabila yaqbalu. Qabila yaqbalu Okey, qabila yaqbalu. Kalau ini maklum, yang ini majhul.
Ini makna dia apa dalam kamus kata dasar tadi? Makna dia menerima. Ini menerima. Yang yuqbalu diterima. Wala yuqbalu minha syafa'ah. Jadi sekarang ni yuqbalu ni mana naib fa'il dia? Sebabkan dia majhul kan, kita kena cari naib fa'il dia. Yang mana naib fa'il dia? Adakah huwa ke syafa'ah? Naib fa'il dia adalah wala yuqbalu minha syafa'atun. Jadi naib fa'il dia mana? Yang syafa'ah, ini naib fa'il dia. Jadi naib fa'il dia agak ke ujung sikit. Tak terus ada selepas fi'il. Naib fa'il dia agak ujung. Ini naib fa'il dia. Tak diterima syafaat daripadanya. Tak diterima syafaat. Syafaat yang tak diterima. Syahmi ya? Okey. Okey, jadi sini jawapan dia adalah ba, syafa'atun. Wala yu'khadhu minha adlun. Yu'khadhu. Akhadha ya'khudhu. Kat sini ni yu'khadhu. Fi'il maklum dia apa? Maklum dia apa? Ya'khudhu. Ya'khudhu makna dia apa, Syahmi? Mengambil. Kalau yu'khadhu, diambil. Tadi ambil yu'khadhu diambil. Okey. Wala yu'khadhu minha adlun. Jadi yang mana naib fa'il dia? Jadi yang mana naib fa'il dia? Syahmi? Naib fa'il dia yang minha. Yang mana naib fa'il dia? Naib fa'il dia adalah adlun. Okey, bukan yang minha, adlun, dan tidaklah diambil dari mereka itu keadilan. Tapi kalau makna dalam Al-Quran, itu makna perkataan-perkataan dia. Kalau kalau disesuaikan dengan ayat dia, maknanya bukan tu lagi. Makna dia adalah tebusan makna dia. Boleh? Boleh tuan-tuan dan puan-puan buka makna dia sedang tebusan tebusan tidak akan terima. Makna adlun di sini ni makna dia tebusan bukan keadilan lagi. Walahum yunsarun. Walahum yunsarun. Okey. Yang ni mana naib fa'il dia, Syahmi? Ini fi'il dia kan? Yang mana naib fa'il dia? Hum. Bagus. Wow. Okey. Jadi naib fa'il dia adalah wow. Jadi ini fi'il dia, fi'il majhul. Naib fa'il dia adalah wow. Wow ni makna dia apa? Mereka, dia merujuk kepada hum. Yunsarun ni apa fi'il maklum dia? Yansiru. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan, selalu dia ada kes macam ni. Macam kita tadi tersilap nak mencari apa bentuk fi'il mudhari' dia yang maklum, itu kena rujuk saja pada kamus. Biar sesuai baris dia. Yaqbalu ke yaqbilu ke yaqbulu. Kalau ini apa dia? Kalau rujuk pada kamus, yansuru. Nasara yansuru. Jadi maklum dia adalah yansuru. Yansuru. Ini maklum dia. Aktif dia. Makna dia apa sini? Menolong. Kalau yunsarun, ditolong. Walahum yunsarun, dan mereka tidaklah ditolong. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam mencari naib fa'il, kita ini latihan ni kan nak mencari naib fa'il. Jadi tuan-tuan kalau nak mencari naib fa'il, kena tentukan dulu mana fi'il majhul dia. Letak fi'il majhul tu di mana? Lepas tu baru kita cari naib fa'il. Okey?
Dan naib fa'il dia ada 3 bentuk dia. Sama macam fi'il, macam fa'il. Ada yang berupa kata nama, ada berupa kata ganti nama, sama ada yang nampak ke tak nampak. Okey. Cuma makna dia berbeza. Kalau sini ni diberi rezeki. Pelajar itu diberi rezeki. Tapi kalau razaqah memberi rezeki. Itu saja perbezaan makna dia. Okey, ada soalan? Tak ada lagi ya? Jadi itu saja dahulu pertemuan kita pada pagi hari yang mulia ni, pada hari Jumaat yang mubarakah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semoga saja apa-apa yang kita kongsikan dari pagi hinggalah sekarang ni, tengah hari ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat fahami, dan jangan lupa untuk share. Semoga yang lain pun dapat mengambil manfaat dari rakaman ataupun live yang kita adakan pagi hari ini. Tak lupa juga kita ingatkan, untuk sama-sama kita semua ingatkan untuk selalu untuk membaca surah Al-Kahfi di hari Jumaat ni. Itu saja. Kita tutup majlis atau perkongsian bahasa Arab kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Astagfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.